menyebabkan dokumen pernikahan tidak sah untuk didaftarkan di Malaysia. Okey, di sinilah sebenarnya setelah pun berada di salah satu JT dan saya bersama dengan Encik Hashim atau dipanggil Abang di sini. Yang mana Encik Hashim dimaklumkan telah membantu ramai pasangan dari Malaysia untuk ke seberang semata-mata untuk mendapat bantuan supaya dapat nikah dengan sejak bila sebenarnya penglibatan? Penglibatan saya lebih kurang 15 tahun lepas. Secara tak langsung. Secara tak langsung. Bermula dengan siapa? Dengan mula-mula orang Singapura. Nak kahwin dengan orang Johor. 15 tahun abang secara tak langsung berkecimpung dalam memberi bantuan kepada mereka yang nak nikah di sepadan ni kan? Kita susah nak kahwin di Malaysia ni bila kita nak pasang dua lah. Untuk dia banyak dia punya undang-undang kita kena lalui. Jadi itu kita mengambil jalan mudah berkahwin di sini. Lepas tu kita berdaftar kat Malaysia balik. Kalau dapat lihat di sana, itulah Thailand dan di situlah saya akan menuju untuk melihat sebenarnya proses nikah sempadan. Setelah menyeberangi sungai yang tak kurang 50 meter jauhnya daripada Malaysia ke Thailand, sekarang saya telah pun berada di Golok, Thailand dan di sinilah sebenarnya mereka akan dinikahkan dan pasangan yang ingin bernikah di sini akan dibawa menaiki motor untuk ke masjid ataupun ke sebuah rumah yang mana mereka ini akan dinikahkan secara rahsia. So sekarang saya nak ke mana? Naik motor. Kemudahan dan pakej yang ditawarkan oleh ejen antara salah satu tarikan kepada pasangan untuk bernikah di sepadan Thailand. Dan lokasi yang sering menjadi tumpuan antaranya Sungai Golok yang terletak di Tanah Tiwat ini. Dari Kuala Lumpur ke Kelantan, Kelantan dirantau panjang menuju ke Golok. Itu adalah salah satu destinasi yang menjadi pilihan untuk mereka yang ingin kahwin di sepadan. Tapi untuk pengetahuan anda, ada banyak lagi lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan mereka. Antaranya adalah Pengkalan Kubu. Malah di Perlis sendiri mempunyai pintu masuk untuk pasangan-pasangan ini nikah di sepadan. Bersama dengan saya adalah Encik Akam, yang mana beliau juga merupakan salah seorang yang daripada imam yang besar dululah di Bandar Sungai Golok ni. Jadi saya ni penolonglah bagi imam baru yang menerima tugas daripada bapa saya untuk adalah proses untuk perkahwinan pasangan daripada luar. Jadi kita sini pun ada syarat. Kan? Syarat nak kahwin, yang pertama ada ijab kabul, ada lelaki, ada perempuan, ada wali dan juga ada saksi. Lebih daripada 2 orang ke atas. Saya nak beri keterangan berkenaan dengan surat nikah. Keluar daripada Majlis Agama Islam Tanah Tiwat. Satu surat nikah yang berbahasa Jawi dikenakan surat perakuan nikah. Dan satu lagi berbahasa Rumi, terjemah daripada bahasa Jawi, dikenakan surat pengesahan nikah. Jadi dua-dua surat ni pasangan boleh buat pulang ke Malaysia untuk daftar ke mahkamah. Nombor rujukan, ada nombor rujukan, jadi boleh buat rujukan dekat Majlis Agama Islam Tanah Tiwat. Kalau nombor ni tak sama, yang itulah sedikit. Sebagai saya, tempat tinggal saya kena tahu. Jadi pasangan mari, bila jumpa saya dah, balik kat Malaysia, timbul apa masalah, saya tanggungjawab. Bunyi seakan mudah, tapi tak semudah yang anda sangkakan. Fikir-fikirkan sebelum bertindak. Melalui Majlis Agama Islam Tanah Tiwat, pasangan yang sudah bernikah harus mendapatkan surat pengesahan dari Konsulat Malaysia dan seterusnya mendaftarkan pernikahan mereka di Pejabat Agama Islam di Malaysia. Kebiasaan pasangan tu tak kena satu. Jadi contohlah kena pilih, kemudian fikir ni lah senang nak terima. Jadi fikir ni kata tak apalah nikah kat rumah imam tak boleh. Sebentar lagi saya berpeluang bersama dengan pasangan yang berkahwin di sepadan Thailand. Sebenarnya saya bukan kata nak merancang kahwin. Mula-mula tu saya jumpa
isteri saya ni, sebelum dia kahwin tu dia pergi ke Malaysia. Okey. Jadi dia pergi rumah member saya, kawan saya. Jadi kawan saya tu cakap ada orang perempuan Thailand yang datang situ saya kerja. Satu hari, saya pun cerita lah kata dia kata saya nak pergi jalan, nak pergi kenal mak lah. Aku tak terlintas nak kahwin. Masa sebelum berkenalan dengan Abang Zaid, memang tak ada kenalan teman lelaki yang lain yang seusia dengan adik, tak ada. Masa nak keluar rumah, nak pergi jalan tu, saya tak bagi tahu siapa-siapa. Lepas tu, saya bagi tahu ke teman saya, nanti aku dah kahwin. Lalu dia kata, Allahu Akbar. So, sepanjang 3 tahun ni, bagaimana perhubungan Abang dengan isteri pertama? Adakah isteri pertama dah tahu tentang madunya? Bila saya pergi sana seminggu, jadi saya balik tu saya bagi tahu. Saya bagi tahu. Saya tak mau risiko nak sembunyi, lindung apa, saya tak nak. Biar saya, bila saya dah fikir baik-baik, apa jadi, nak jadi lah. Dan isteri menerimanya dengan baik? Mula-mula tu, dia tak terima, itu mana? Terima benda ni kan. Tapi saya terpaksa ambil kapas, sumbatlah dia. Itu aja. Tak. Pasangan yang bernikah di Thailand bukan sahaja dari lingkungan umur 40 tahun. Malah, tidak terkecuali pasangan muda yang terperangkap dalam nikah sempadan. Disangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Apa yang kita rancang ada juga yang tak terjadi. Mungkin itulah yang berlaku kepada pasangan muda ini yang pernah bernikah di sempadan Thailand. Sebenarnya saya sedang belajar. Belajar? Hidup. Dia dengan dia orang pun sama kita dah. Kita pun dah lama kawan sama dia. Ingat-ingat. Cakap sama dia pun nak kahwin lah. Okey lah, dia pun setuju. Tapi tanya tentang bapak dia, mak dia. Dia ingat tak kasih lah. Maka kita orang dalam belajar. Pernah tak terfikir untuk berkahwin di sempadan Thai? Ya, saya tak berlumpur. Kita memang susah masa kita tak ada berhubung dengan siapa orang. Cuma kita dengan dia orang je. Kita kawan sini pun kita tak datang. Kan, cuma ajak hati kita tu nak buat juga, kebesaran juga. Tapi nak buat macam mana dia orang tak setuju lagi kan, kita pun masih budak. Adakah masalahnya muncul setelah berkahwin tanpa restu ibu bapa? Implikasi sebenarnya dalam kes pernikahan yang menyalahi peraturan ini, maka yang pertama sekali ialah kita tidak dapat tahu di situ sama ada nanti akan berlaku, sama ada di situ perkahwinan itu sah ataupun sebaliknya dari sudut hukum syarak. Kita mengharapkan supaya mana-mana pasangan bila berhasrat untuk mendirikan rumah tangga, maka dirancang lebih awal. Setelah merentasi Sungai Golok, mendengar dan menyaksikan sendiri pasangan yang berkahwin di sempadan, apa yang dapat saya simpulkan kepada anda di luar sana, membina mahligai bukanlah sesuatu perkara yang cukup mudah. Ada pasangan yang sanggup mengenepikan keluarga dan sanggup merentasi sempadan kerana cinta. Nikah sempadan bukanlah satu perkara yang mudah seperti yang anda sangkakan. Dan kalau anda tergolong dalam golongan pasangan yang ingin nikah di sini, apa yang dapat saya sampaikan kepada anda, fikirkan yang terbaik untuk diri anda. Tijaratun antara minkum. Trade with mutual consent. Niaga suka semua suka. Termasuk wang.